bersama kasih sayang. Moga hidupkan bahagia, walau jauh walau dekat, sama-sama muafakat. Datang hanya sementara, entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandangilah, sentuhilah, rasailah, yang tertinggal cuma hati dan kalimat. Denarilah, pandangilah. Dari Beranang ke Batang Kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit indah. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi, Medna, dalam segmen Kecantikan dan Kesihatan. Kali ini kami mempunyai topik yang bertajuk perubatan tradisional ialah bekam. Bersama saya tetamu jemputan ialah Dr. Azli. Hai Dr. Azli, Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi datang ke wabarakatuh. Mini Malaysia. Terima Okey. kasih. Mungkin Dr. Azli boleh intro diri Dr. Azli dulu. Okey, boleh mula ke? Boleh, tak ada masalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang. Apa kata kita mulakan pertemuan petang kita ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey. Amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih kepada pihak MMACP, Mini Malaysia and Asian Cultural Park kerana memberi peluang kepada saya untuk menjelaskan sedikit tentang bekam. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dr. Muhammad Azli bin Muhammad Tahir. Umur 36 tahun. Okey, asal Melaka. Saya dah berkhidmat dalam rawatan bekam ni kurang lebih 6 hingga 7 tahun dan pusat rawatan bekam saya di Bukit Beruang, Melaka. Okey, kita mula. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bekam. Bekam bermaksud daripada Kamus Dewan edisi keempat. Bermaksud adalah
satu perbuatan mengeluarkan darah kotor daripada badan seseorang dengan cara membedah sedikit di bahagian kepala dan bahagian belakang badan dan kemudian menyedut darah kotor tersebut dengan menggunakan tanduk ataupun cawan yang ditelangkupkan pada tempat yang dibedah itu. Boleh dapat? Boleh, saya dapat. Okey. Okey. Boleh? Okey. Saya ulang sekali lagi. Bekam bermaksud suatu perbuatan mengeluarkan darah kotor daripada badan seseorang dengan cara membedah sedikit di bahagian belakang kepala atau bahagian belakang badan dan kemudian menyedut darah kotor keluar dengan menggunakan tanduk ataupun cawan yang ditelangkupkan pada tempat yang dibedah itu. Okey? Okey. Boleh. Apa yang dimaksudkan dengan darah kotor? Darah kotor ni dalam istilah perubatan kita dikenali sebagai CPS. CPS, causative, pathological substance. Ini istilah perubatan untuk darah kotor. Bermaksud sesuatu bahan yang berada dalam badan kita yang menyebabkan kita sakit. Kita boleh panggil sebagai darah kotor, bahasa umum, atau dengan sebagai juga CPS, atau juga dengan sebagai toksik. Okey. Okey, sebenarnya kita sebut sebagai darah kotor ataupun toksik sahaja. Okey? Jelas? Jelas. Okey, bekam dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-hijamah. 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 Saya sebagai juru bekam dikenali sebagai hajim. Hajim. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita kenali sebagai cupping. Sebagai juru bekam kita panggil sebagai cupper. Couple. Oh, Okey? okey. Okey. Bekam ni ada beberapa jenis. Yang ada 3 jenis. Okey. Bekam yang pertama kita panggil sebagai bekam kering. Bekam. Maksudnya tidak ada darah dikeluarkan. Bekam kering ni biasa dilakukan oleh para tabib perubatan Cina, traditional Chinese medicine. Ditaruh cup tu pada poin-poin titik-titik akupuncture. Okey, bekam kedua kita panggil sebagai bekam luncur. Bekam luncur ni di mana kita lumurkan minyak di bahagian belakang badan seseorang. Kemudian kita tarik cup tersebut dan kita tarik di bahagian belakang badan. Kesannya seperti masaj, seperti urut. Okey, yang dikatakan al-hijamah adalah bekam basah atau bekam darah atau bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai wet cupping therapy. Itu yang dikatakan sebagai al-hijamah. Okey. WCT, wet cupping therapy. Okey, boleh? Wet cupping therapy. Yes. Okey. Okey, boleh? Okey, boleh. Ramai, saya post. So tadi doktor, jenis bekam ni adalah 3 ya? 3 saja. 3 saja. Jadi tapi yang disebut dalam hadis adalah al-hijamah yang bekam darah. Atau kenal juga sebagai wet cupping therapy, WCT. Okey, boleh? Saya teruskan? Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Slide yang kedua. Okey, saya jelaskan sedikit saja tentang hadis. Hadis yang disebut oleh hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Kesembuhan dapat diperoleh dengan 3 cara, iaitu dengan madu, bekam dan besi panas. Tetapi aku tidak menggalakkan umatku untuk melakukan besi panas. Yang kita sebagai bekam ni adalah al-hijamah. Okey. Bekam dengan besi panas adalah benda berbeza. yang berbeza. Besi panas tu ada satu rawatan yang menggunakan besi panas. Itu memang kita tak pernah gunakan lagi lah. Okey, Tapi sekarang kepada madu dan bekam. bekam. Okey. Okey. Boleh. Boleh. Kita teruskan. Viewers yang sedang menonton ni boleh Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, di mana kedudukan bekam ni? Okey, saya akan jelaskan sedikit. Kalau boleh fokus Okey, saya tunjukkan dari sudut timeline atau garis masa. Dalam dunia sekarang ada bermacam-macam jenis perubatan. Contohnya alopati. Alopati itu perubatan moden lah di hospital. Homeopati, akupuncture, ada ayurveda, ada herbalism dan macam-macam lagi. Jadi di mana kedudukan bekam tersebut? Okey, berdasarkan hadis, pada malam aku diisrakan, aku tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka berkata, wahai Muhammad, suruh umatmu melakukan hijamah. Hadis riwayat Sunan Abu Daud dan Ibnu Majah. Okey, kita tengok timeline. Okey, kita letak tengah-tengah ni adalah kosong Masihi.
startnya tahun yang kita gunakan biasa 1998, 2020, okey. Hujung sekali sekarang lah 2020 Masihi bersamaan dengan 1441 Hijriah. Okey. Kita ambil yang paling lama. Yang paling lama kita panggil dia sebagai perubatan Ayurvedik. Sekitar 6000 sebelum Masihi. Ayurvedik ni berasal daripada India. Jadi peradaban India ni sudah lama lah. Okey. Ke depan sikit. 5000 sebelum Masihi. Kita panggil herbalism, menggunakan pokok-pokok, kayu-kayu. Okey, ke depan sikit. Perubatan Mesir kuno, Ancient Egypt Medicine. Dalam perubatan Mesir kuno ni dah sebut tentang bekam. Jadi kita tak pasti bekam ni berasal daripada mana, tak pasti. Tapi dalam perubatan Mesir kuno ni dah ada. Okay, ke depan sikit, akupuncture. Biasa orang daripada masyarakat Cina lah. Okey. Pada 660 sebelum Masihi, Hippocrates, pengasas kepada alopati, perubatan moden yang ada di hospital sekarang. Okey, ke depan sikit ni Yellow Emperor. Inilah pada saat di mana akupuncture ni naik. Okey. Akupuncture tu yang Cina yang cucuk jarum. Yang cucuk jarum, betul. Okey. Ni kosong Masihi. Kosong Masihi ni pada saat Nabi Isa dilahirkan. Okey, ke depan sikit sampailah pada 662 Masihi bersamaan dengan 1 Hijrah pada saat Rasulullah berhijrah ke Madinah daripada Mekah. Okey, sebelum peristiwa tersebut terdapat peristiwa kita panggil sebagai Isra' Mi'raj. Jadi pada peristiwa Isra' Mi'raj ni lah Rasulullah SAW disuruh untuk berbekam. Jadi pada saat Rasulullah tu sendiri di Mekah maupun di Madinah, perubatan-perubatan lain ni dah ada. Tapi Rasulullah tetap memilih bekam. Kenapa? Padahal dah ada ni. Ayurveda, dah ada herbalism, dah ada akupuncture, dah ada alopati, semua dah ada. Tapi Rasulullah tetap memilih bekam sebagai rawatan utama. Okey, pada tahun 925 dan 1037 Masihi, lahirnya tokoh-tokoh perubatan Islam seperti Al-Razi dan Ibn Sina. Kalau biasa dengar homeopati, sekitar 1796 Masihi. Okey, sehinggalah 2020 yang sekarang lah. Jadi nak menunjukkan sangat pentingnya bekam ni. Okey, boleh ikut? Okey. Okey. Apa hebatnya bekam ni? Apa kelebihan bekam ni? Kita teruskan. Boleh. Okey. Okey, sebelum masuk kepada bekam, saya jelaskan sedikit tentang anatomi kulit. Boleh nampak? Okey. Kerana bekam ni kita lakukan di belakang badan, di kulit. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang anatomi kulit. Kulit sebagai organ terbesar daripada kita sebagai manusia, organ terbesar adalah kulit. Okey? Okey. Kulit ni terbahagi kepada 3 lapis. Kita tengok. Yang lapisan pertama, yang paling superficial, yang paling atas adalah kita panggil sebagai epidermis. Epidermis. Dermis bermaksud kulit. Epi bermaksud atas. Jadi bahagian atas kulit. Okey. Dermis bermaksud kulit. Dan yang paling bawah adalah subkutis atau hypodermis. Di sinilah terdapat pembuluh darah besar dikenali sebagai arteri dan vena. Arteri membawa oksigen, vena membawa karbon dioksida. Jadi pertukaran antara arteri dan vena ni dikenali sebagai kapilari, tempat pertukaran oksigen. Jadi kapilari ni berada di dermis. Jadi lapisan kedua. Sampai di dermis sahaja. Sampai dermis saja. Dia tidak akan sampai ke bawah. Tak mungkin sampai ke bawah kerana memang dah diukur jarum tu. Jadi memang tidak akan kena pembuluh darah besar. Ini yang membezakan bekam dengan derma darah. Banyak orang tanya apa beza bekam dengan derma darah. Kerana derma darah, dia ambil jarum tu, dia terus tusuk dekat vena. Dekat sini. Biasa kita ambil kat sini lah. Vena media cubitis. Dia terus direct ke sini. Kalau bekam ni, hanya sampai di sini sahaja. Jadi dia tidak akan kena ke lapisan pembuluh darah besar berada di bawah. Jadi sampai di sini sahaja. Okey, boleh jelas? Boleh, jelas. Jadi selamat. InsyaAllah. Jangan risau bekam ni. Okey? Kalau sampai di sini dia koyak, dia putus, darah akan memancut. Itu lagi susah lah. Jadi dia hanya sampai di sini sahaja. Okey, boleh ikut Dia semua? sampai ke lapisan kedua kulit sahaja, iaitu dermis. Betul. Okey, faham? Boleh. Faham? Okey. Dah sampai anatomi, baru saya jelaskan macam mana bekam ni berfungsi. Okay, maaf. Okey. Macam mana bekam ni berfungsi? Macam mana bekam ni merawat penyakit? Okey. Banyak teori yang diperkenalkan. Antaranya dulu yang popular kita panggil sebagai
kita panggil sebagai pain gate theory. Pain gate theory. Dia diasaskan oleh Robert Melzack dan Patrick Wall. Macam mana bekam ni boleh menghilangkan rasa sakit. Ada cerita dia. Ada juga kita panggil sebagai reflex zone therapy, reflex zone theory. Ada juga kita panggil sebagai DNIC, diffuse noxious inhibitory control. Ada juga kita panggil sebagai NO, nitric oxide theory. Ada juga dipanggil sebagai pengaktifan sistem imun dan detoxification. Banyak. Banyak, sangat banyak. Okey, tetapi yang paling terbaru, paling latest, pada tahun 2013, terciptanya suatu teori yang digunakan sampai sekarang, macam mana bekam ni berfungsi, iaitu teori Taibah. Teori Taibah ni pengasasnya adalah sekumpulan doktor daripada Mesir, diketuai oleh Al Said Muhammad Salah. Dalam 3-4 orang, dilakukan penelitian terhadap bekam ni, sehingga timbullah teori ni boleh rujuk di jurnal tersebut, di Alternative and Integrative Medicine. Tajuknya adalah Medical and Scientific Base of Wet Cupping Therapy Al-Hijamah in Light of Modern Medicine and Prophetic Medicine. Okey, wow. Okey, boleh? Boleh. Boleh Jadi ni yang kita gunakan sampai sekarang. Kerana teori Taibah dia menggabungkan semua tadi yang saya sebut tadi tu. Sampailah terciptanya satu teori namanya teori Taibah. Taibah ni nama lama daripada kota Madinah. Kota Madinah. Nama lama dia. Nama lama. Jadi sempena Rasulullah SAW diambil, maka terciptalah teori Taibah. Okey? Boleh? Boleh. Boleh teruskan? Boleh. Boleh Okey. Apa itu teori Taibah? Saya tak nak jelaskan yang banyak, yang ni tak digabungkan semua. Digabungkan semua. Jadi timbullah satu teori Taibah. Sorry, minta maaf. Tak apa. Okey. Teori Taibah ni menjelaskan bahawa bekam ni berfungsi seakan-akan seperti sebuah ginjal. Okey, ginjal kita ada dua. Kiri dan kanan, bahagian belakang. Okey, ni ginjal kita lah. Bentuk dia seperti kacang kidney beans tu. Okey. Dia masuk arteri, dia ada masuk vena. Okey, ni ureter, tempat urin tu dihasilkan di sini sehingga keluar. Jadi saya gambarkan sikit dulu. Okey, kita besarkan lagi, kita zoom lagi. Okey, kita zoom lagi ginjal ni. Macam mana urin tu terhasil? Sebelum kita masuk ke teori Taibah, ini kita panggil sebagai nefron. Ginjal tadi tu, saya zoom, saya besarkan lagi. Sehinggalah satu unit, kita panggil sebagai unit nefron. Nefron ni tempat penghasilan air kencing. Boleh ikut ni? Boleh. Okey. Arteri tadi kan, arteri di sini, arteri warna merah, vena warna biru. Okey, bila arteri masuk ke ginjal, ke buah pinggang kita, dia akan berkumpul di glomerulus. Apabila sampai di sini, dia seperti filter di rumah. Contoh kita minum air kan, ada kowe, ada keku dan macam-macam lah. Jadi ni tempat kita nak tapis kotoran-kotoran yang semua tu dikeluarkan. Okey, dia daripada glomerulus ni dia akan masuk ke filtration, masuk ke kapsul Bowman. Okey, daripada sini dia dah tapis, dia akan masuk balik ke kapilari. Kita panggil sebagai reabsorpsi. Daripada kapilari ni dia masuk lagi, tapis lagi. Sampai kita bagi secretion. Sampailah keluar melalui urin, kita bagi sebagai excretion. Jadi beberapa kali tapis ni, yang memang nak menunjukkan kehebatan Allah SWT tu memang sangat hebat. Jadi macam mana badan kita berfungsi. Tetapi ada yang tak lepas. Yang lepas melalui sini adalah kotoran saja yang bersifat hidrofilik. Hidrofilik bermaksud sesuatu yang larut dalam air. Tapi kalau sesuatu yang tak larut dalam air, contohnya kolesterol, dia tak lepas. Pasal tu dalam air kencing kita tak mungkin ada kolesterol. Yang lain selain yang tak larut dalam, yang larut dalam air dia boleh keluar lah. Cuma kolesterol saja yang tak lepas. Dan banyak macam lain lah, CPS tadi tu. CPS tu, causative pathological substance tu, darah kotor terdiri daripada kolesterol, uric acid,
logam-logam berat, merkuri, pelambam, darah yang dah rosak lebih daripada 120 hari. Jadi yang keluar itu hanya yang larut dalam air sahaja. Yang tak larut dalam air, dia akan simpan dalam badan kita, dia akan mengalir dalam badan. Jadi maka timbullah penyakit. Itu yang kita panggil CPS tadi tu, darah kotor. Jadi macam mana nak keluarkan ni? Macam mana nak keluarkan? Jadi maka timbullah satu rawatan yang dikenali sebagai bekam. Jadi bekam ni fungsi dia seakan-akan nefron. Seakan-akan nefron kita panggil sebagai artificial kidney. Buah pinggang kedua yang dilakukan di kulit. Jadi nefron ni untuk tapis benda yang tak baik. Bekam ni juga untuk tapis benda yang tak baik. Macam mana dia buat? Okey, saya jelaskan. Teruskan. Wow, ini banyak mengenai sains ya, doktor. Okey, kerana kena faham benda ni insya-Allah. Okey. Boleh pegang? Tahu? Boleh. Okey. Okey. Saya ambil warna kulit tadi. Okey. Ini kulit saya besarkan, saya zoom. Capillary ni tadi saya besarkan. Okey, ni kita main sebagai capillary. Ada epidermis dan dermis. Saya besarkan. Okey? Faham? Okey. Baik. Dalam kapilari ni, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, terdapat sel darah merah yang masih bagus, yang berusia bawah daripada 120 hari. Dalam kapilari juga, itu yang dikenali sebagai CPS tadi tu. Iaitu, ini CPS, Causative Pathological Substance, yang seperti merkuri, pelambam, kolesterol, uric acid dan sebagainya. Terdapat juga sel darah merah yang dah pecah, yang dah rosak, yang dah teroksidasi. Dalam ni juga. Jadi kalau kita biarkan, maka timbullah jadi penyakit. Okey, dia biar dalam ni. Kerana buah pinggang kita tak dapat tapis keluar ni. Kerana dia bersifat hydrophobic, dia tidak larut dalam air. Okey, ni sebelum bekam. Keadaan kita, badan kita macam ni. Okey? Okey, kita teruskan, kita buat bekam pula. Okey. Ini kita buat bekam. Okey, apabila kita taruh cup nanti lepas hari kita akan buat demo sedikit. Kita taruh cup tadi di bahagian kulit bahagian atas. Ni kulit epidermis Okey. Apabila kita tarik kulit akan jadi gelembung. Boleh bayangkan? Boleh bayangkan? Okey. Apabila dah sampai gelembung ni, kerana tekanan dalam cup ni bersifat negatif, tekanan dalam sini bersifat positif. Jadi perbezaan tekanan menyebabkan timbulnya hukum Boyle menyatakan daripada positif akan pergi kepada negatif. Jadi segala yang CPS tadi tu, causative darah kotor toksik tadi tu, dengan darah-darah yang sudah rosak, dia akan naik ke atas, berkumpul kerana pressure, tarikan daripada bekam tadi. Okey? Dia dapat melepasi liang-liang antara capillary tadi, dia ada liang-liang, ada rongga. Sangat halus. Jadi yang pergi ni hanya yang halus-halus, yang kecil-kecil. Yang besar tak lepas. Darah yang bagus lagi dia takkan pergi naik ke atas. Kerana sel darah merah yang besar dia berukuran 6 hingga 9 mikron. Kalau yang kecil-kecil halus ni toksik, sel darah merah dah rosak, dia berukuran nanomikron. Jadi dia hanya itu saja yang lepas kerana saiz itu yang kecil, rongga-rongga itu yang kecil, kemudian tekanan daripada cup tadi, bekam tadilah. Jadi yang tinggal hanya sel darah merah yang besar masih dan bagus lagi. Okey, boleh faham? Boleh faham. Alhamdulillah. Okey. Itu ketika bekam, dan akhir sekali ini selepas bekam. Ini hasil dia. Okey, apabila semua dah keluar, dah ditarik keluar, kita cucuk keluarkan darah keluar semua, dan dia akan jadi seperti gunung berapi keluar. Darah banyak keluar. Itulah CPS tadi, toksik tadi. Yang tinggal dalam kapilari ini hanyalah sel darah merah yang masih bagus. Seperti longkang yang dah bersih. Jadi bersih. Jadi aliran longkang tu, aliran sungai tu jadi laju. Betul. Jadi apabila aliran tu jadi laju, maka penyakit-penyakit dapat diatasi dengan baik. Insya-Allah. Jadi itulah bekam, macam mana bekam tu merawat, itulah cara kerja dia. Faham. Boleh ikut? Boleh ikut. Okey. 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 Macam mana? Okey. Ini ada, harap kita boleh ikut tadi macam mana bekam tu berfungsi. Okey, akhir sekali, ini soalan-soalan yang biasa
timbul ketika kita melakukan bekam. Saya akan jelas satu-satu siapa yang biasa bekam akan nampak keadaan ni. Contoh, soalan yang pertama, biasanya orang akan tanya, kenapa apabila pernah bekam? Tak pernah. Tak pernah. Okey, bila bekam tu, darah yang keluar dalam cup tu dia berketul-ketul. Dia keras. Dia beku. Kenapa? Biasa orang akan cakap itu dia sakit lah. Bukan sebenarnya. Itu kerana itu adalah sifat semula jadi darah. Memang Allah berikan kepada kita panggil sebagai clotting factor. Dalam masa 5 minit, darah tu akan beku sendiri. Itu bukan penyakit ke, bukan apa. Betul-betul ni penyakit, bukan. Jadi itu adalah semula jadi. Sebab semula jadi. Andai kata tak ada clotting factor tu, contohnya saya luka. Saya luka, darah tu mengalir je, tak ada clotting factor, matilah kita, habis darah. Betul. Jadi Allah ciptakan, beri kepada kita sistem pembekuan. Jadi darah tu akan beku sendiri. Bukanlah darah penyakit, bukan apa. Okey? Itu. Soalan yang kedua, biasa kenapa darah bekam tu berbuih-buih? Pun biasa orang cakap, ini mesti ada gangguan. Bukan. Kenapa darah bekam tu berbuih? Biasa tempat yang dibekam tu dia ada bulu roma. Bulu roma tu tebal. Jadi udara masuk melalui celah-celah bulu roma tadi. Jadi menyebabkan udara tolak ke atas. Jadi dia seakan-akan berbuih-buih. Tapi kalau saya bekam di sini yang tak ada bulu roma, dia tidak akan berbuih. Tapi kalau saya bekam di sini, biasa contoh di bahagian kaki. Kan biasa bulu roma agak panjang, bila bekam kat situ akan berbuih-buih. Itu bukan apa, kerana udara tolak naik ke atas. Boleh faham? Boleh faham. Bukan penyakit, bukan apa. Boleh faham. Okey. Kencing manis boleh berbekam ke? Alhamdulillah, saya dah lebih kurang 6 hingga 7 tahun saya buat bekam ni, tiada masalah, malah sangat membantu orang kencing manis. Jangan takut darah tu, luka tu lambat sembuh, tidak. Tiada masalah. Malah dia akan membantu untuk proses rawatan kencing manis. Okey, soalan yang keempat. Berapa jangka waktu untuk berbekam? Tak ada limit. Beza dengan derma darah. Kerana derma darah 3 bulan sekali. Betul. Bekam ni bersifat mengeluarkan darah kotor. Darah kotor ni terhasil setiap hari. Contohnya hari ni saya bekam. Itu minggu depan saya demam. Saya ada travel jauh. Saya penat, letih. Balik saya nak bekam. Bagi saya segar. Boleh, silakan, tak ada masalah. Masih jadi, boleh lagi. Boleh, syarat dia bila sakit bekam. Tak sakit tak payah. Okey. Itu saja. Bukan bermakna kena 3 bulan sekali, setahun sekali, tidak. Syarat dia sakit, bekam. Tak sakit, tak payah. Tak payah bekam. Okey. Boleh? Okey, seterusnya. Perempuan perlu berbekam ke tidak? Perlulah kot. Sebab ada darah kotor. Betul. Kat perempuan juga. Okey, kerana biasa jadi keliru. Yang darah period tu, dia berasal daripada rahim. Daripada uterus. Daripada rahim. Ni ovari kita lah. Jadi, rahim, darah period tu keluar daripada penembalan dinding rahim. Untuk persediaan untuk kalau terjadi persenyawaan. Jadi baby tu, janin tu akan melekat kat sini. Jadi andai kata tiada berlaku persenyawaan, darah tu akan jatuh ke bawah, maka jadi darah head ataupun darah nifas. Period. Darah period. Okey. Jadi bekam ni seluruh badan. Jadi kita kena keluarkan. Yang darah period tu hanya daripada rahim. Okey. Jadi perempuan pun boleh juga berbekam. Perlu berbekam. Perlu. Jelas? Jelas. Okey. Yang terakhir, apa perbezaan derma darah dengan bekam? Seperti saya jelaskan tadi, saya ambil gambar kulit. Gambar kulit tadi. Ni. Okey. Saya ulang balik. Derma darah dia tusuk di sini, dia cucuk di sini. Di bahagian vena. Jadi yang keluar tu darah yang masih bagus, yang tadi gambar besar tadi darah tu okey, dan toksik sekali keluar. Tapi masalahnya hanya 3 bulan sekali. Tak boleh kurang daripada tu. 3 bulan sekali. Tapi kalau derma darah tak kena kat sini pun. Dia hanya sampai di sini sahaja. Jadi bila-bila boleh bekam, syarat dia sakit. Tak sakit tak perlu bekam. Betul. Okey, faham. Okey, boleh faham? Faham. Okey. Itu sahaja perbezaan antara derma darah dengan bekam. Okey, boleh? Lihat. Okey, Dr. Azli, kita ada soalan. Ibu hamil kalau kaki bengkak boleh ke buat bekam? Ibu hamil kalau kaki Dia bengkak, bengkak boleh ke dia nak buat bengkam? tak ada masalah. Sebenarnya dia bila-bila boleh. Kenapa ibu hamil kaki dia bengkak? Sebab menampung baby yang berat? Boleh juga. Okey, boleh juga. Jadi boleh bekam, tak ada masalah. Pada orang yang hamil ataupun orang yang sakit macam mana sekalipun boleh berbekam. Okey, boleh juga. Dia ada poin-poin dia tertentulah.
Dia ada 10 titik sunnah. Jadi kita boleh bagi 10 titik sunnah untuk mengembalikan darah tu. Kerana dia bengkak tu, aliran darah tak bagus. Oh, darah tak mengalir dengan Itu bagus. saja. Oh, Jadi bila kita bekam, darah akan kembali lancar. Jadi dapat menyusutkan yang bengkak tadi tu. Oh, Okey, boleh faham? Harap puan-tuan jelas dengan jawapan tersebut. Okey, soalan yang kedua, doktor. Penyakit lupus seperti SLE dan DLE boleh ke? Okey, SLE. SLE kita panggil sebagai systemic lupus Systemic lupus erythematosus. erythematosus. Wow. Okey, systemic lupus erythematosus ni adalah suatu penyakit autoimun di mana antibody seseorang tu menyerang diri dia sendiri. Memang agak rumit untuk menjelaskan konsep autoimun ni. Jadi pertanyaannya, kenapa antibody dia terserang diri sendiri? Itu masalahnya. Jadi bekam ni, dia sebenarnya kita kena faham, bekam ni dia tidak rawat penyakit. Dia tapi lebih kepada membuatkan seseorang itu, badan dia sendiri, rawat diri dia sendiri. Jadi lebih sihat. Dengan cara mengeluarkan darah kotor tadi. Okey, faham. Dia tidak, contoh dia sakit demam. Bekam tidak merawat demam. Tetapi bekam mengeluarkan darah kotor tadi dengan harapan badan dia sendiri akan melawan demam tu tadi. Okey, faham. Okey. Itulah perbezaan antara perawatan-rawatan lain seperti homeopati, akupuncture dan sebagainya. Kita bagi sebagai alternative medicine, dia menguatkan badan orang tu sendiri untuk melawan penyakit tersebut. Berbanding dengan alopati, perubatan moden, ubat tu melawan penyakit. Okey. Tapi kalau perawatan alternatif, tidak. Dia menguatkan badan seseorang itu sendiri untuk melawan penyakit itu sendiri. Okey, faham. Okey, jadi sistem lupus erythematosus ni kita panggil sebagai SLE, autoimmune disease. Perlu penjelasan yang lebih dalam, perlu keluarkan darah kotor dulu. Okey, itu so jawapannya boleh je lah Boleh, kalau dia ada sangat penyakit boleh, SLE. insyaAllah. Okey. Okey. Okey, itu saja. Okey, kita berehat seketika. Okey, tuan-puan, kita berehat seketika. Nasi kuning sayang mulailah yang ayam. Dalam langala ayam. Mari dimakan di atas lintang. Ala canggung, makcik canggung. Canggung mengalir. Sokok sini sayang janganlah yang malam. Sahnilah malam. Hendak meminta sisa melintang. Ala canggung, makcik canggung. Mari adik, mari Ala canggung. Mari adik, mari abang. Kecil besar tua muda. Mari sama kasih sayang. Moga hidupkan bahagia. Walau jauh, walau dekat. Sama-sama muafakat. Datang hanya sementara. Entah esok lusa kembali semula. Bila mentari akan tersenyum, alam jua turut derita bersama. Denarilah, pandanglah
Dari Beranang ke Batang Kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit indah. Dari Beranang ke Batang Kali, singgah ulu yang membeli pisang. Irama joget menawan hati, kita menari berpasang-pasang, melawati namanya bukit indah. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita dalam segmen kecantikan dan kesihatan. Okey, tuan-puan, kita ada promo Melakan last minggu ni saja sebanyak 50%, dewasa RM8, kanak-kanak RM5 dan juga di MMACP kita juga ada menyediakan swimming pool, ATV. ATV tu tuan-puan kena booking sehari sebelum. Kita ada juga ada makanan berhidang. Jika ada apa-apa pertanyaan boleh hubungi di 03-313-8686. Saya ulang, 03-313-8686. Dan Dr. Azli, kita ada jawapan. Maaf, kita ada soalan. Bekam boleh bantu pesakit asma tak? Asma. Okey, asma. Asma, gatal-gatal, resdung, sinus. Kita golongkan dia sebagai alergik, suatu penyakit alahan lah. Jadi alahan ni berpunca daripada usus yang tidak bersih. Okey. Mungkin daripada lahir memang dah ada, tapi yang kalau punca sebenarnya alahan ni adalah usus yang tidak bersih. Jadi bekam ni membantu untuk membersihkan, selain kita buang air besar bagus, kita bersihkan poin usus juga. InsyaAllah asma dapat dirawat dengan baik. Oh, okey. Jadi bolehlah untuk kalau orang yang ada asma boleh untuk bekam. Boleh, insyaAllah. Okey. Okey. Mungkin doktor nak terus untuk demo atau Okey, kita buat demo sedikit macam mana bekam ni berfungsi, macam mana dia punya kerja dia. Okey, boleh longgarkan sedikit dia. Siapa nama bro? Saya Azmi Azmi. Okey, Azmi longgarkan sikit baju ni. Okey, saya akan tunjukkan cara kerjanya. Boleh? Boleh bro? boleh aja. Okey. Saya tidak akan kita buat bekam kering saja. Kita longgarkan lagi boleh? Longgar lagi boleh. Saya bawah boleh. Kita ada seorang demo hari ni bernama Azmi. Seorang demo. Okey. Okey, menurut international standard, dia ada SOP dia, standard of procedure, dia ada 5 langkah. Ni yang secara international lah. Okey, langkah pertama kita panggil dia sebagai tarikan bekam yang pertama. Tarikan bekam yang pertama. Tarikan bekam yang pertama. Kita pilih poin dia berdasarkan masalah dia. Okey, kita pilih. Okey, kita tarik dulu. Okey. Okey. Contohnya kita ambil poin di sinilah. Okey. Langkah pertama ni sekurang-kurangnya mesti lebih daripada 5 hingga 7 minit. Lebih tak apa. Jangan kurang. Kerana kalau kita kurang daripada sini, dia tidak akan dapat dia tidak, yang CPS tadi, darah kotor, toksik tidak akan dapat berkumpul di sini. Okey, jadi kalau kita cepat sangat kita buat, terus kita cucuk, takkan jadi. Jadi sekurang-kurangnya 5 hingga 7 minit supaya toksik tadi tu berkumpul ke atas. Okey. Faham.
Okey, faham? Boleh? Okey, ini tarikan bekam yang pertama sekurang-kurangnya 5 hingga 7 minit. 7 minit. Jangan kurang. Lebih tak apa. Mm-mm. Okey, yang kedua, langkah yang kedua, kita panggil sebagai tusukan atau torehan. Kita akan menggunakan jarum. Nah, kita tak buat kat sini lah kerana tempat tak steril. Aha. Okey, kita akan masukkan jarum. Biasa kita akan gunakan saiz 21G. Kita akan cabut. Okey, kita akan tusuk ataupun tori. Jadi kita, ni demo saja contoh macam ni demo saja. Okey. Bila darah terkeluar sedikit, itu langkah yang kedua. Okey. Baru kita buat langkah yang ketiga, tarik sekali lagi. Tarikan bekam yang kedua. Ini tidak boleh lebih. 3 hingga 5 minit sahaja. Jangan lebih. Kerana apabila kita dah dilukakan kawasan tersebut, kalau lebih daripada 5 minit, kulit tu akan jadi rosak. Akan timbul blister dan sebagainya. Jadi apa macam gelembung-gelembung air. Jadi tak boleh lebih. Jadi 3 hingga 5 minit sahaja. Langkah yang keempat, bila darah dah berkumpul, baru kita cabut. Kita bersihkan darah tersebut. Kap ni juga. Kemudian langkah yang kelima, kita bersihkan kawasan tersebut dengan ubat. Contohnya alkohol, ubat kuning dan sebagainya. Itu 5 langkah yang perlu dilakukan. Yang paling penting langkah yang pertama. Kalau salah langkah pertama, berikutnya akan salah. Contohnya, dibuat 1 minit saja. Terus tambah 1 minit, dia terus cucuk. Jadi tak sempat toksik tu berkumpul. Boleh faham? Boleh faham. Jadi kena sekurang-kurangnya 5 hingga 7 minit. Okey? Lebih pun tak apa. Jangan kurang. Jangan kurang. Tapi yang langkah yang ketiga tadi, 3 minit. 3 hingga 5 minit sahaja. Itu international standard lah. Okey, dalam bekam ni ada 10 titik yang disebut dalam hadis. Boleh berdiri, Azmi? Okey, ke belakang. Ada 10 titik yang disebut dalam hadis. Yang pertama, di sini. Di kepala. Ada nama Arab dia lah. Saya pun tak ingat. Okey, ini yang pertama. Yang kedua tadi di sini. Okey. Yang ketiga di sini. Yang keempat di sini. Kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini bawah. 7, 8, 9, 10. Saya ulang Saya ulang balik. 1. Kat sini 1. 2. Kat sini 2. Tepi leher 3. 4. 5. 6. Bawah sikit 7. 8. Di betis 9, 10. Itu 10 titik yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa poin-poin tu? Kalau kita buka kepada reflex zone teori, 10 titik tu mewakili organ-organ utama, organ-organ vital. Contohnya ni mewakili otak kita, kepala kita. Kalau di sini di sini mewakili organ paru-paru dan jantung kita. Masing-masing ada fungsi dia. Kalau yang di sini mewakili usus dan buah pinggang kita. Kalau yang di belakang, betis, mewakili kita punya tulang belakang. Jadi, kalau kita buat 10 titik ni, insyaAllah dia dah mengakumi ke semua organ-organ vital. Organ-organ penting lah. Okey, itu 10 titik yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Okey, itu sebagai demo. Okey. Okay. Itu je. Itu saja demo. Okey, itu saja Encik Azmi. Terima kasih Encik Azmi. InsyaAllah. Okey, seterusnya Dr. Azli. Ya, saya. Lagi satu slide tu, apa dia tu? Okey. Sudah nak update dah. Oh, Encik Azli. Ya, saya. Dr. Azli, kita ada soalan daripada penonton. Tadi doktor cakap kata-kata pun boleh berbekam. Kalau kata-kata kulit seperti eczema tu boleh ke berbekam juga? Okey. Seperti saya jelaskan tadi, gatal-gatal, resdung, asma, dia tergolong dalam alergi atau alahan. Alahan. Jadi alahan ni berpunca daripada toksik yang terlalu tinggi dalam usus. Darah kotor banyaklah. Jadi kita kena keluarkan dulu darah kotor tu. Sekali lagi saya ulang, bekam ni dia tidak merawat penyakit. Tetapi dia merawat pesakit tu sendiri. Pesakit tu sendiri yang akan merawat penyakit tu sendiri. Pesakit tu sendiri akan merawat pesakit tu sendiri. Dia berbeza dengan perubatan moden. Contohnya dia asma. Gatal-gatal, dia makan ubat, antihistamin dan sebagainya, dia merawat penyakit asma tersebut. Tapi dia tidak merawat pesakit. Tapi kalau bekam, akupuncture, homeopati, perubatan-perubatan alternatif termasuklah Ayurveda, dia merawat pesakit
dengan pesakit tu sendiri akan merawat penyakit dia sendiri. Okay, alright. Dia bukan direct kepada penyakit. Mhm. Jadi macam itulah macam mana bekam Jadi bertindak. boleh je lah kalau dia ada penyakit eczema Boleh, pun tak ada boleh je masalah. untuk berbekam. Boleh. Selain itu kan Dr. Azli, Macam bekam ni dia ada keburukan tak? keburukan dia so far lah, setahu saya tidak ada apa-apa masalah. Sesiapa boleh usia macam mana pun boleh buat bekam. Tak ada apa, maksudnya dia tak ada usia macam ni tak boleh, usia macam ni tak boleh, tak ada. Tak ada apa-apa keburukan. Jadi semua peringkat umur, semua masalah penyakit boleh dibekam. Okey. Okey, kalau kita perhatikan perubatan-perubatan yang saya sebut tadi, contohnya alopati, perubatan moden, homeopati, akupuncture, herbalism, perubatan-perubatan tersebut dia ambil sesuatu tau, makan. Dia memasukkan. Tapi bekam ni satu-satunya rawatan yang bersifat mengeluarkan. Betul, okey. Faham maksud saya? Faham, Contohnya alopati ubat hospital. Makan. Homeopati makan. Akupuncture masuk jarum. Herbalism pun sama masuk. Tapi kalau bekam ni satu je rawatan yang bersifat mengeluarkan. Faham maksud saya? Saya lebih suka kita keluarkan dulu. Kerana punca daripada dalam. Betul tak? Jadi kita kena keluarkan dulu, baru penyakit itu akan dapat dirawat dengan baik. Berbanding kita hanya harap makan ubat, dia merawat sendiri, lebih baik kita keluarkan sendiri benda tu dulu. Okey, faham. Satu je. So far saya jumpa satu je. Lepas tu saya yakin sangat dengan bekam selain disebut dalam hadis lah. Okey, faham. Okey, boleh? Okey. Selain tu, Dr. Azli, apa pantang larang kalau kita nak berbekam? Selepas kita berbekam, ada tak pantang larangnya? Selepas berbekam, memang ada disebut dalam buku lepas bekam, contohnya tidak boleh mandi, tidak boleh olahraga, ada beberapa pantang lagi lah, tapi tidak begitu signifikan. Jadi saya perhatikan lepas bekam mandi, so far tak ada masalah lah. Mungkin dikhawatiri apabila bekam luka, jadi air itu tak bersih, takut masuk ke dalam, itu saja. Tapi so far tak ada masalah lah. Jadi boleh, tak ada pantang larang. Cuma sebelum bekam tu, jangan makan terlalu berat. Makan ringan-ringan saja untuk alas perut. Jangan kosong, buat alas perut sahaja. Itu antara pantang larang lah. Tapi selepas bekam, tak ada masalah. InsyaAllah. Macam kalau demam darah, Dr. Azli, kita kalau lepas ambil darah, doktor sarankan untuk kita tak angkat benda berat. Jadi kalau bekam, boleh ke kita nak angkat benda berat? Sebab darah kita dah banyak keluar kan, walaupun itu darah kotor. Bagus soalan tu. Saya ulang balik. Derma darah yang keluar adalah darah yang masih bagus dan toksik, darah kotor. Kalau bekam, darah kotor sahaja. Jadi apabila kita derma darah, darah kita dah kurang. Kita tak boleh buat aktiviti, nak berolahraga apa semua tak boleh. Jadi kita akan kena kurang darah. Tapi kalau bekam, darah kotor je keluar. Darah masih yang bagus masih tinggal. Jadi tak ada masalah. Jadi derma darah memang lepas tu kita tak boleh beraktiviti. Kalau bekam boleh. Okey. Boleh. Okey, boleh? Okey. Okey, ada soalan lagi ke? Tak. Okey, ada soalan daripada penonton, Dr. Azli. Bolehkah wanita yang sedang menstrual berbekam? Dan lagi satu soalan, berapa kerap berbekam untuk direkomend? Okey, sekali lagi saya ulang. Perempuan yang tengah period, tengah menstruation, yang keluar itu adalah darah daripada rahim. Atau kita panggil sebagai uterus. Okey. Kalau kita faham siklus head cycle tu, dinding ni akan menebal. Okey. Dinding tu menebal supaya kita terjadi persenyawaan janin, janin tu akan duduk di sini. Tapi apabila tiada persenyawaan, darah tu akan jatuh ke bawah. Dia akan luruh. Maka terjadi darah head. Jadi orang yang tengah period boleh berbekam, tak ada masalah. Kerana darah tu keluar daripada rahim saja. Kita bekam seluruh badan. Okey? Memang? Okey, seberapa kerap? Sekali lagi saya ulang. Tak ada apa-apa. Tak ada bila-bila boleh. Tak ada limited. Maksudnya syarat dia bila sakit saja. Bila sakit, kalau saya sakit tak payah. Sakit tak payah bekam. Okey. Contohnya saya ulang, hari saya bekam, dah keluar darah kotor apa semua, minggu depan saya travel jauh. Contohnya saya pergi Terengganu contohnya, pergi Kelantan. Balik dah penat, letih, lesu, makan pun tak betul apa semua, kurang rehat, kurang tidur. Rasa macam nak bekam lagi. Bekam sajalah. Walaupun minggu lepas baru bekam.
Bekam ni tak dihadkan. Yes, saya sakit tu disebabkan toksik banyak. CPS tadi banyak. Jadi apabila saya keluarkan CPS tadi, saya akan rasa lebih sihat dan lebih segar. Okey. Okey? Boleh? Lagi kita ada soalan. Okey. Sakit ke berbekam? Sakit tapi tidaklah terlalu sakit seperti kena gigit semut saja. Oh, ini semua. So far tak ada yang tak tahan lah, semua lepas lah. Sebab sakitnya doktor sebab kita cocok dengan jarum tadi Yes, kan? kalau yang tarik tu tak sakit sangat. tarik tak sakit. Yang cucuk dengan pen tu ada sakit sikit. Tapi taklah sakit sangat. So far tak ada yang mengeluh, oh sakit-sakit, tak adalah. InsyaAllah. Okey, faham. Aha. Okay, boleh? Kita ada lagi soalan daripada penonton. Bolehkah satu hari selepas derma darah berapa derma darah? Boleh. Okay, kalau hari ni saya derma darah. Hari ni saya derma darah, Esok kita nak bekam. besok saya nak bekam. Boleh, tak ada masalah. Hari ni saya nak bekam, besok saya nak derma darah. Boleh. Kerana derma darah, dia keluarkan darah yang masih bagus. Bagus. Darah kotor keluar juga. Aha. Tapi kalau bekam, darah kotor sahaja. Saja. Wah. Boleh. Jadi kalau hari ni saya derma darah, besok saya nak bekam, silakan. Kerana dia tidak akan memberi kesan kepada jumlah darah dalam badan kita. Yang memberi kesan adalah derma darah tadi. Bekam tidak akan mengurangkan darah kita. Dia hanya mengeluarkan darah kotor saja. Dia yang keluar tu sebenarnya toksik. Kerana dia bercampur dengan darah yang dah rosak, seolah-olah macam darah yang keluar. Tapi sebenarnya bukan darah yang keluar, dah toksik sahaja. Toksik saja. Toksik sahaja. Jadi boleh. Hari ni saya nak derma darah, besok saya nak bekam, boleh. Hari ni saya bekam, besok derma darah, boleh. Tak ada masalah. Cuma boleh. derma Tak ada darah masalah. 3 bulan sahaja. 3 bulan. Bawah sahaja. daripada 3 bulan tak boleh. Bawah Hari ni saya derma darah, 3 bulan berikutnya baru boleh saya derma darah. Oh. Tapi kalau bekam, bila-bila boleh. Bila masa je. Bila-bila Tak masa ada boleh. had. Tak ada had. Masa untuk Sakit, nak bekam. berbekam lah. Itu sahaja. Okey, Dr. Azli mungkin. Ada soalan lagi? Berapa poin bekam paling baik? Berapa poin? Okey. Saya dah tunjuk pada Azmi tadi, dia ada 10 titik. Yang di kepala, di leher, di belakang di pundak ni, 2 sini, 2 sini, dan 2 di betis. Ada 10 titik yang disebut dalam hadis. Kenapa? Apa maksud poin-poin tersebut? Kerana 10 titik itu telah mewakili organ-organ vital dalam badan kita yang dijelaskan oleh reflex zone theory. Okey, jadi itu 10 titik yang bagi saya perlu buat. Selebihnya berdasarkan masalah seseorang. Contohnya dia ada masalah, contoh dia asma. Asma dia berkaitan dengan alahan di paru-paru, masalah di paru-paru. Jadi saya bagi 10 titik itu dulu, kemudian saya tambah lagi titik-titik di bahagian paru-paru, di depan dan di belakang sikit. Begitu. Okey. Okey, boleh? Faham. Okey. Contohnya dia ada masalah batuk-batuk. Dia ada demam batuk sesama. Kita panggil sebagai pneumonia, maksudnya jangkitan kuman paru-paru. Saya tambah 10 titik tu, tambah sikit pada poin paru-paru. Poin paru tambah. Boleh? Okey. Boleh faham? Boleh. Boleh okey. faham. Okey? Ada lagi soalan? Kita ada soalan apa lagi? Okey. Okey, rasanya itu saja. Doktor, boleh bagi kuis untuk penonton? Kuis. Bekam dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai cupping. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai apa? Okey, itu kuis untuk hari ni. Okey. Ada lagi? Dah, itu je Okey. doktor. Ni pusat. Yes, Okey, ni pusat rawatan saya. Okey, berada di Bukit Beruang. Ni nombor telefon saya. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh WhatsApp atau call nombor telefon ni lah. Okey, tempatnya di Bukit Beruang. Jadi saya buat rawatan bekam berdasarkan temu janji. Jadi kena call dulu. Kena okey, WhatsApp dululah, kena contact saya. Okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh dapat ke? Nak biarkan lebih lama? Biar je dulu doktor. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni, saya ada promotion untuk penonton yang sedang melihat MMACP. Promotion untuk minggu ni, minggu terakhir, bulan 12 ni, minggu terakhir, promotion kita ada 50% diskaun di MMACP. Promo Malakan, RM8 untuk orang Melaka ialah dewasa, RM5 untuk kanak-kanak. Manakala itu, di MMACP, kita juga menyediakan swimming pool, ATV, memanah, makanan berhidang. Cumanya ATV tu penonton haruslah booking sehari sebelum. Okey, makanan berhidang. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi di nombor 03-313-8686. Ulang suara 0133138686. Dan lagi satu saya nak bagi tahu kepada penonton, esok kami ada pertandingan
busana pengantin Melayu Melaka. Kena datang di MACP sebab that's the only chance yang anda boleh datang untuk melihat busana yang ada di area Melaka. Okey, kalau nak join pun boleh sebab kami tahatkan tarikh dia. Nak join akhir ni pun boleh, tak ada masalah. Okey? Esok nak walk in pun boleh, tak ada masalah. Datang je di MACP Aikro, walk in je cakap nak daftar untuk pertandingan busana Melayu Melaka. Kami terima, kami open saja. Okey, terima kasih Dr. Azli untuk pertanyaan. Okey. Sebelum habis, saya ada menghasilkan satu produk mouthwash, pembersih mulut. Saya bagi nama HMW, Homeopathic Mouthwash. Dia berdasarkan konsep homeopati. Jadi boleh dapatkan homeopathic mouthwash ataupun HMW di tempat saya lah, di pusat rawatan bekam saya. Berharga RM10 untuk membersihkan mulut, macam cuci mulut, membersihkan mulut lepas gosok gigi. Gunakan ini. Dia tidak ada apa-apa bahan kimia, dia secara semula jadi, natural. Okey. Itu saja doktor. Itu saja. Okey, terima kasih doktor kerana sudi datang di MMACP. Semua kita bertemu lagi. Jumpa di next segmen ialah esok Dapur MMACP pada pukul 9 pagi bersama Chef Mira di Rumah Selangor. Bye. Doktor, bye. Okey, terima kasih. Okey. Lagu Assalamualaikum.